亲爱的弟兄姊妹平安， Saudara-saudari sekalian, Shalom. 很高兴我们今天晚上可以在这里一起来进入今天的这一个祷告会。 Sungguh suatu sukacita malam hari ini kita dapat bersama-sama masuk di dalam kebaktian doa. 我们下面要来唱一首的诗歌，要主自己。 Mari kita menaikkan pujian pertama, Tuhan sendiri.让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 满有慈爱怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。 Tuhan yang penuh kasih, kami mau menaikkan pujian kami dan rasa syukur kami. 因为主你是满有恩典、满有慈爱的上帝， Karena Engkau penuh belas kasih dan penuh dengan anugerah. 你也乐意来垂听我们在你面前一切的祈祷， Engkau senang mendengar doa-doa kami di hadapan-Mu. 你也乐意来帮助我们。 Engkau juga senang untuk membantu kami. 主啊，就求你今天晚上你在我们中间， Tuhan, kiranya malam hari ini Engkau di tengah-tengah kami 来垂听我们在你面前一切的祈求， untuk mendengarkan semua permohonan kami. 也赐福于我们在座的每一位， Tuhan juga yang memberkati setiap yang bersama-sama dengan kami. 使我们可以保得你从你而来的喜乐和平安。 Sehingga kami boleh mendapatkan sukacita dan damai dari Tuhan. 献上一切的祷告感谢，奉主耶稣基督的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 阿们。 Amin. 让我们一起来唱一首的诗歌，近乎十架。 Mari kita menaikkan satu pujian, dekat ke salib.
洗罪，十字救，十字救，永是我的荣耀。我从罪得洗清洁，为靠耶稣宝血。亲爱的弟兄姊妹，让我们用一种敬畏的心来到上帝面前。 Dengan hati yang penuh hormat kita datang menghadap Tuhan. 我们来向主来做认罪的祷告。 Kita mengaku dosa kesalahan kita. 满有慈爱怜悯的上帝， Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. 当我们来到你面前的时候， Ketika kami datang menghadap Engkau, 主啊，你就让我们在你面前得平安。 Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan damai dari Tuhan. 当我们敞开来向你祷告的时候， Ketika kami membuka hati kami untuk menghadap Engkau berdoa, 就求你自己的灵进入我们的里面， Roh Tuhan yang ada bersama kami, 让我们可以在你面前可以来就近你。 sehingga kami boleh mendekat padamu. 主，我们实在是得罪你， Tuhan, kami telah berdosa padamu. 我们在我们的生活中间，我们有许多的地方，我们不蒙上帝的喜悦。 Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, berkali kami tidak berkenan di hadapan-Mu. 今天我们来到你面前来寻求你自己的赦免。 Mohon hari ini Tuhan mengampuni kami. 主啊，按着你的慈爱来赦免我们一切的过犯， Dengan kasih-Mu, Engkau mengampuni segala kesalahan kami, 使我们可以坦然无惧的来到你的面前。 sehingga kami boleh dengan bersih menghadap Engkau. 献上一切的祷告，奉主耶稣基督的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 在约翰一书第1章第9节，上帝这样说： Di dalam 1 Yohanes ayat 9, demikian firman Tuhan, 我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们一切的罪，洗净我们一切的不义。 jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 是的，我们的主将我们过去的、今天的，甚至将来的罪，都在主里面得着赦免。 Segala dosa kita di masa lalu, saat ini dan yang akan datang, Tuhan mengampuni segala dosa kita. 所以，让我们的生命能够来为主而活。 Kiranya kehidupan kita adalah kehidupan yang untuk Tuhan. 让我们来唱这一首诗歌，为主而活。 Mari kita naikkan pujian ini, hidup hanya bagi Tuhan.
心奉献给你，因你在十字架上为赎我罪定死，我要你做我救主，来住在我心里，我一生一世到永远，我主完全为你。亲爱的弟兄姊妹，下面是正道的时间。 Saudara-saudari, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan 由唐文义传道来讲解上帝的话，林一宝传道来翻译。 yang akan disampaikan oleh penginjil Isabel Tong dan diterjemahkan oleh penginjil Nathanael Halim. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. 主内所亲爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini pembahasan kita berjudul Iman yang Rontok. 我们今天的主题就是信心的崩溃。 Sebelumnya mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Matius pasalnya ke-11 ayat 1 sampai 11. 我们今天要翻开圣经马太福音第11章第1到第11节。 Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. 耶稣吩咐完了12个门徒，就离开那里，往各城去传道，教训人。 Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. 约翰在监里听见基督所做的事， Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" 就打发2个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？” Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat." 耶稣回答说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰。 Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 就是瞎子看见瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." 反不因我跌倒的就有福了。 Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari?" 他们走的时候，耶稣就对众人讲论。约翰说：“你们从前出到旷野，是要看什么呢？是看风吹动的芦苇吗？ Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？ Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. 那穿细软衣服的人是在王宫里，你们出去究竟是为什么呢？是要看见先知吗？我告诉你们，是的。 Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." 他比先知大多了。经上记者说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”所说的就是这个人。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. 我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而天国里最小的比他还大。 Pembacaan Alkitab sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. 我们读经到此为止，我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, kami membuka pikiran dan hati kami di hadapan-Mu. 在神面前，我们敞开我们的思想，我们的心， Lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. 求主使我们的心可以柔软下来，听你的话语。 Biarlah hati kami ini bagaikan tanah yang subur yang boleh menghasilkan buah-buah yang lebat yang menyukakan hati-Mu. 求主使我们的心如好土，让你的话语的种子可以撒进去，可以成长结果累累。 Kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan pengasihan-Mu. 我们将我们听话语的时间仰望主。 Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berjasa, berkuasa, dan indah, kami berdoa. 我们奉那有
功效，有美丽的名字，而且可以帮助我们的名字，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara sekalian, kita telah membaca satu bagian yang indah dari firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. 我们刚才已经读了一段很美丽的经文，有关施洗约翰的一个 Alkitab 经 berkata 文。 bahwa dia adalah Elia yang datang untuk mempertobatkan bangsa Israel sehingga mereka berpaling kepada Tuhan. 圣经说，约翰是好像旧约的先知以利亚，他要使许多以色列人回转归于上帝。 Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 他是在旷野发出声音，为弥赛亚预备道路。 Dan Tuhan Yesus berkata, di antara mereka yang lahir di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. 主耶稣说，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。 Tetapi yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. 但是呢，天国里最小的比他还要大。 Apa artinya ini? 这到底是什么意思呢？ Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. 在使徒保罗在哥林多前书的第3章第15节说， Pada zaman akhir akan ada orang-orang yang diselamatkan, tetapi dirinya itu bagaikan dirampas dari dalam api. 他说在末世有一些基督徒，他们虽然自己得救了，但是他们好像是从火里经过的一样。 Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang sedemikian. 所以施洗约翰是好像这一个人。 Nah, mari kita melihat mengapa hal ini terjadi. Kita melihat 3 poin dari dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. 所以我们要知道究竟为什么这个事情究竟会发生呢？ Kita melihat 3 poin dari kehidupan Yohanes Pembaptis. 让我们看施洗约翰生命中的3点。 Yang pertama, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. 他从他的母腹里已经被圣灵充满了。 Pada suatu hari, Maria pergi mengunjungi saudaranya Elizabeth di pegunungan di Yehuda. 有一次呢，玛利亚跑去找她的亲戚以利沙伯。 Pada waktu dia mengetuk pintu dan memberi salam, Elizabeth mengatakan perkataan ini. 当她叩门的时候，以利沙伯就讲了这一句话。 Ibu dari Tuhanku mengunjungi aku, maka anak di dalam rahimku itu melonjak kegirangan. 我主的母到我这里来，我腹中的胎就欢喜。 Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. 就跳起来了。那这一句话呢，可以说明施洗约翰在母腹中已经受圣灵的充满。 Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang patut dibanggakan. 第二点呢，他是一个上帝非常可夸或者非常好的一个仆人。 Kita akan melihatnya dari 2 segi. 我们从2个方面来看这个事情。 Yang pertama, dia adalah hamba Tuhan yang tidak takut menderita. 第一点就是他不怕吃苦的人， Dia tinggal di padang gurun. 他住在旷野里， Makannya adalah belalang dan madu hutan. 他蝗虫和野蜜为他的食物。 Dan pakaiannya adalah baju unta dan berikatkan pinggang kulit. 骆驼皮所做的衣服成为他所穿的衣服，然后他的腰呢束上这个皮带。 Sebenarnya Raja Herodes itu sangat suka kepada Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis bisa tinggal di istana raja. 其实希律王呢是非常喜欢这个约翰，因此约翰本来是可以住在王宫里面的。 Dia bisa berpakaian halus, dia bisa menyantap makanan raja. 他可以穿上细软衣服，他也可以吃丰富的饮食。 Tetapi Yohanes Pembaptis bukan orang yang kompromi. 但是约翰他不愿意妥协， Dia tidak rela memberitakan sesuatu yang menyenangkan hati manusia saja. 他不愿意讲使人喜欢听的道， Dia hanya ingin memberitakan kebenaran dari Allah. 他只愿意传讲神的真理。 Jadi dia lebih baik tinggal di padang gurun. 他比较选择住在旷野里面。 Hal yang kedua, 那第二 dia 点呢？ tidak takut pada manusia, dia hanya takut kepada Allah. 他不怕得罪人，他不怕任何人，他只怕上帝。 Pada suatu hari, dia melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis. 有一次，他看到法利赛人和撒杜盖人来到约旦河要受洗。 Lalu dengan spontan dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan padamu jika engkau dapat luput dari penghakiman yang akan datang?" 他脱口而出的就骂了那一些人说：“
你们是毒蛇的种类啊，谁指示你们可以逃避将来的愤怒呢？ Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 你们要结出果子来，与悔改的心相称。 Yang ketiga, dia adalah seorang yang sungguh mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan datang. 施洗约翰他深知道主耶稣就是将要来的那位弥赛亚。 Pada suatu hari dia melihat Tuhan Yesus lewat di dekat sungai Yordan. 有一次他看到主耶稣路过约旦河边， Lalu dia berkata, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. 然后他就对众人说：“看哪，神的羔羊，除去世人的罪孽的。” Lalu dia juga berkata demikian. 然后约翰又说 Dia yang menyuruh aku untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, 那差我来用水施洗的对我说 jika engkau melihat Roh Kudus Allah turun ke atas seseorang, maka orang itulah yang akan membaptis dengan api. Dan dia adalah anak Allah. 你看见圣灵降下来住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的，他就是神的儿子。 Dan dia sungguh melihat hal ini terjadi waktu Tuhan Yesus dia baptis. 他为主耶稣受洗的时候，他亲眼见证到这件事情。 Dia melihat langit terbuka dan ada Roh Kudus yang turun bagaikan merpati di atas Tuhan Yesus. 他看到天忽然裂开了，有神的灵仿佛鸽子降下来，落在主耶稣的身上。 Dan dia mendengar ada suara dari langit berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. 他也亲耳听到从天上有一个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Yohanes Pembaptis benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk ke dalam dunia ini. 约翰见证了这一些，心里明白主耶稣真的是弥赛亚，是上帝的儿子。 Dia adalah benar-benar anak Allah. 他真的是上帝的儿子。 Keesokan harinya, Yohanes melihat Tuhan Yesus lagi lewat di sungai Yordan. 在隔一天呢，约翰又在看见主耶稣行过约旦河边。 Lalu dia berkata kepada dua muridnya, lihatlah anak domba Allah. 施洗约翰又对两个门徒对他们说：“看哪，这是上帝的羔羊。” Mendengar hal ini, dua muridnya itu meninggalkan Yohanes dan mengikuti Tuhan Yesus. 听见了这一句话，他们两位门徒就离开了施洗约翰，便跟从了主耶稣。 Tidak lama kemudian, maka ada murid-muridnya yang lain dan berkata kepada Yohanes, 那不久以后呢，有几位他的门徒对施洗约翰说：“ Rabi, orang yang kau saksikan di sungai Yordan itu sekarang sedang membaptis. 拉比，你在约旦河所见证的那一位，他现在施洗， Sekarang orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. 众人都往他那里去了。 Tetapi Yohanes mengucapkan 4 perkataan yang sungguh mulia. 但是施洗约翰说了4句非常宝贵的话语。 Tidak ada seorang pun yang memperoleh sesuatu bagi dirinya jika tidak diberikan atau dikaruniakan dari sorga. 若不是从天上赐给人，就不能得什么。 Yang kedua, dia mengatakan, aku bukan Mesias itu, aku adalah pendahulu dari Mesias. 然后他说：“我不是那位基督，我只是奉差遣为他开路，走在他前面的人。” Jadi artinya Tuhan Yesus itulah yang Mesias, dia bukan, dan dia yang membuka jalan bagi sang Mesias itu. 他的意思就是说，我不是那位弥赛亚，我只是为主耶稣那位弥赛亚做先锋而已。 Yang ketiga, dia mengatakan, aku mempelai pria yang punya mempelai wanita. 然后第3句话，施洗约翰说，娶新妇的就是那个新郎。 Nah, ketika sahabat-sahabat dari mempelai pria itu mendengar suara mempelai pria, maka sukacita mereka penuhlah. 新郎的朋友站着，听见新郎的声音就生喜悦。 Dan Yohanes Pembaptis juga penuh dengan sukacita memberitakan tentang kedatangan mempelai pria itu, yaitu Tuhan Yesus. 所以，施洗约翰说：“我成为新郎的朋友，传讲新郎的到来，我也是心满意足了。” Artinya, Tuhan Yesus adalah aktor utama, dialah aktor pembantu saja. 主耶稣就是主角，他只是一个配角而已。 Dan yang keempat, dia mengatakan, dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. 最后，施洗约翰也说：“他必兴旺，我必衰微。” Seorang yang begitu gentleman, seorang yang begitu lapang dada, mengapa dia kehilangan imannya? 这么大方伟大的一位神仆，有一天跌倒了，到底是什么原因呢？ Apakah yang menjadi penyebab utamanya?
他为什么失去了信心？ Nah, ternyata Yohanes Pembaptis ini memang dia adalah seorang yang tidak takut akan manusia, dia hanya takut akan Tuhan. 他即便是一个不怕人只怕上帝的一个神仆， Pada suatu hari dia menegur Raja Herodes, mengatakan bahwa dia itu tidak patut untuk mempersunting istri dari saudaranya. 有一次他曾经责备希律王，他说你不应该娶你自己兄弟的妻子，这个事情是不合理的。 Nah, Raja Herodes ini merasa tidak enak dan dia dendam di dalam hati, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia menjebloskan Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara. 希律王听到了以后怀恨，心里怀恨他，想要杀他，只是他什么都不能做，所以只能把施洗约翰关进监牢里面了。 Bagi Pak Yohanes Pembaptis tidak apa-apa menderita bagi Tuhan dan masuk dalam penjara, tetapi ada satu yang dia tidak bisa tahan. 施洗约翰他为了主的缘故，受逼迫。那对约翰来说，他这个是没有问题的。但是他有一个事情他承受不了， Yaitu dia tidak bisa tahan, dia terus-menerus di dalam penjara dan tidak keluar-keluar. 他没有办法长久的时间留在监牢里面，不把他释放出来。 Lalu dia mulai berasionalisasi, mulai berpikir tentang Tuhan Yesus. 所以他可能在监牢里面，他就开始推想， Tuhan Yesus itu Sang Mesias, begitu dia mendengar kabar buruk bahwa Yohanes Pembaptis masuk di dalam penjara, pasti dia akan melakukan tindakan yang sangat cepat. 如果主耶稣真的是弥赛亚，然后听到我住在这个监牢里面，他一定马上做行动。 Tetapi siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus adem ayem saja di luar sana tidak melakukan apa-apa. 但谁知道呢？主耶稣竟然什么都没有采取行动， Mengapa Tuhan Yesus dengan dingin memperlakukan dia? 为什么完全不顾他，对他冷淡呢？ Dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus reputasinya makin lama makin meningkat. 他每一次听到主耶稣的名望越来越兴旺的时候， Dan dia, seorang pengkhotbah, seorang tokoh KKR besar, hanya tinggal di dalam penjara dengan narapidana yang lainnya. 他是一个伟大的布道家，他现在只能住在一个跟其他的犯人住在监牢里面。 Dan dia masuk di dalam penjara bukan karena melakukan suatu kesalahan, tetapi untuk kebenaran. 是他住在监牢里，面其实是无故的， Dia 他是为了义受逼迫， Dia berpikir, Tuhan kenapa memperlakukan dia seperti ini? 所以他就疑问上帝说：“上帝啊，为什么对我这样？ Mengapa Tuhan tidak menyuruh Mesias itu untuk membebaskannya dari penjara? 上帝啊，你为什么没有吩咐那位弥赛亚，使我可以从这个监牢里面得释放？ Apakah Tuhan sudah meninggalkan dia? 上帝啊，你是否离开我了？ Apakah Mesias itu benar-benar Mesias yang Tuhan utus? 那位弥赛亚真的是主所吩咐、所差派的人？ Lalu dia mengutus 2 murid untuk bertanya kepada Tuhan 因此 Yesus. 他忍不住的把2位门徒差派去找主耶稣。 Apakah engkau adalah Mesias yang dinantikan itu, ataukah kami harus menantikan seseorang yang lain? 那将要来的弥赛亚是你吗？还是我们还是要等到别人？ Dapatkah kita membayangkan bahwa Yohanes Pembaptis dengan mata kepalanya sendiri sudah melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mendapatkan suatu pembuktian dari sorga? 我们可以想象吗？其实施洗约翰，他是一个曾经得到从天上非常清楚的指示。 Tuhan mengatakan dialah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 他亲自听到上帝的声音说：“这是我的爱子，是我所喜悦的。” Dia sendiri juga banyak kali menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang Tuhan utus. 他也数次的听到、见证到主耶稣确是上帝所差来的弥赛亚。 Sudah menyaksikan begitu banyak, sekarang semuanya itu menjadi nol. 他见证了那么多，但是因为他的心心软弱，所有那些事情都变成空了。 Lalu apa jawab Tuhan Yesus kepada 2 murid yang diutus itu? 那主耶稣怎么回答那2位被差来的门徒呢？ Pergi katakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. 你们去把你们所听见的、看见的，瘸子行走，瞎眼的看见。 Orang yang berpenyakit kusta tahir dan orang yang tuli mendengar pula. 长大麻风得洁净，
聋子听见， orang yang mati dibangkitkan, dan orang yang miskin mendapatkan kabar baik untuk didengar. 死人复活，穷人有福音传给他们听。 Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku. Artinya mereka tidak jatuh karena aku menjadi batu sandungan mereka. 反不跌倒，反不信心软弱，失去失望的人有福了。 Jadi Tuhan Yesus membawa Yohanes Pembaptis masuk ke dalam firman Tuhan lagi. 其实，主耶稣再一次的将施洗约翰把他引导上帝的话语里 Tuhan 面。 Yesus mengutip dari Yesaya pasal 35 dan 61 tentang nubuatan Mesias. 主耶稣接着就在说那个以赛亚书35章还有61章所述关于弥赛亚的预言。 Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Yohanes, Yohanes, aku tidak bisa memenuhi ekspektasimu tentang Mesias, tetapi aku memenuhi ekspektasiku tentang nubuatan tentang Mesias. 其实主耶稣要告诉约翰说：“约翰啊，虽然我没有满足你所期望弥赛亚在你身上所应该做的事情，但是呢，我却满足了圣经里所预言弥赛亚应该做的事情。” Ternyata ekspektasi dari Yohanes Pembaptis itu berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk dia. 原来呢，原来施洗约翰所期望的、所期盼的弥赛亚的那个样子，跟圣经里面所说的有关弥赛亚的样子是完全不一样的。 Menurut Yohanes, Mesias itu harusnya membebaskan dia dari kesulitan yang besar ini. Tetapi ekspektasi Tuhan itu sebenarnya tidak demikian. 对于施洗约翰来说，弥赛亚是应该要释放他从监牢里面出来的那一位，但是呢，上帝的旨意却完全不一样。 Lalu apakah ekspektasi Tuhan untuk kehidupan Yohanes Pembaptis? 那所以现在上帝在施洗约翰的旨意究竟是什么呢？ Bahwa dia harus mati dipancung. 他一定要被砍头。 Pada suatu hari Raja Herodes melihat anaknya Salome sedang menari-nari di hadapannya. 有一次呢，希律王看到他的女儿撒罗米在那边为他跳舞的时候， Hatinya begitu bersukacita dan dia berkata, apapun yang kau meminta, bahkan setengah dari kerajaan pun aku akan memberikannya kepadamu. 他心里欢欣的时候，他就说：“你要求什么呢？我一定为你成全，连国家的一半我都可以给你。” Lalu anak ini bertanya kepada ibunya, apakah yang harus aku mintakan? 那这位女儿呢，她就去问她的妈妈说什么呢？ Dan ibunya berkata, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. 母亲对她说：“你向你的父亲跟他要求约翰的头。” Aduh, begitu mengenaskan matinya. Sama sekali tidak ada kemuliaan. 你看，这个是非常凄惨的死，完全没有荣耀。 Hati Yohanes Pembaptis pada saat itu remuk dan imannya itu kandas. 约翰的心破碎了， Mengapa Tuhan memperlakukan dia demikian? 他的信心崩溃了，他就疑问上帝：上帝为什么这样对待我？ Ternyata di sini kita melihat mengikuti Tuhan itu sangat tidak mudah. 从这件事情，我们可以看到跟随主是不容易。 Di dalam Alkitab kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang hebat, mereka juga mengalami keadaan yang sama. 在圣经里面记载许多很伟大的领袖，他们也是面临了一样的事情。 Mereka ingin mati 他们求死，他们向上帝求死， karena mereka merasa kecewa. 因为觉得心里失望。 Di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-11 kita melihat Musa juga berkata seperti ini. 在民数记的第11章，摩西说： Engkau memberikan pekerjaan bagiku untuk memimpin bangsa ini. Pekerjaan ini sungguh teramat berat dan aku tidak bisa menanggungnya. 管理这个百姓的责任太重了，我独自担当不起。 Mengapa engkau memperlakukan aku demikian? Jika aku mendapatkan pengasihan di matamu, biarkanlah engkau cabut nyawaku. 你为什么要这样对待我呢？若是在上帝的面前蒙恩，求你立时杀我吧。 Daripada aku melihat kemalangan dan penderitaan di hadapanku.
不要叫我见自己的苦情。 Nabi Yeremia, dia berkata, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. 那耶利米先知他说：“愿我生的那一日受咒诅， Tidak diberkatilah hari di mana aku dilahirkan ibuku. 愿我母亲生产的我那一日不蒙福。 Karena aku begitu kecewa melihat orang-orang Israel yang terus tidak mau bertobat. 因为我见到以色列人百姓心里刚硬，一直不肯悔改，心里感到很灰心。” Nabi Elia dengan gagah berani menantang nabi-nabi Baal yang 450 itu di Gunung Karmel. 以利亚先知他在加密山挑战了耶西别女王的450巴利先知。 Dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan berkata kepada mereka, jika Yehova adalah Allah, sembahlah dia. Jika Baal adalah Allah, sembahlah dia. 然后以利亚就把所有的以色列百姓召集在加密山上，对他们说：“如果耶和华是上帝，你们应该拜他；如果巴利是上帝，你就去拜巴利吧。” Dan Allah yang benar itu adalah Allah yang menurunkan api dari langit dan menghabiskan korban bakaran yang mereka persembahkan. 看了那一位真神，他就降，他会把火从天上降下来，把所有在祭坛上面的祭物把它烧灭尽。 Maka nabi-nabi Baal itu mulai berdoa, memohon kepada Allah Baal untuk menurunkan api dari langit, tetapi api tidak turun. 所以450位巴利先知他们就在祭坛旁边一直祷告，求巴利把火从天上降下来，但是没有一个事情发生。 Tapi waktu Nabi Elia mulai berdoa, Tuhan jawablah doaku sehingga bangsa Israel ini melihat bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya. 所以当以利亚对上帝说：“上帝啊，求你听我的祷告，让百姓可以看到你就是真神。” Maka turunlah api dari langit untuk membakar korban bakaran di depan dia. 结果呢，耶和华就把火从天上降下来。 Setelah melihat hal ini, dia menyuruh bangsa Israel untuk membunuh 450 nabi-nabi Baal yang palsu itu. 烧金祭坛上所有的祭物，这个随后呢，他就吩咐百姓把所有的450位巴利的先知把他杀掉。 Dia begitu gagah berani, tetapi waktu dia mendengar bahwa Ratu Isabel akan membunuh dia, dia lari ketakutan. 他那个时候非常奋勇，非常的壮胆，但是当他听见耶洗别想要报仇他，想要杀他的时候，他就逃跑，他惧怕的逃跑了。 Lalu dia duduk di sebuah pohon dan dia berkata, Tuhan sudah cukup, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. 然后以利亚就在一棵树下面求死，对上帝说：“耶和华罢了，求你取我的性命吧，因为我不胜于我的列祖。” Dia begitu sedih dan dia kecewa dan dia berkata, aku seorang saja di antara semua bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, aku sudah menyisakan 7.000 orang yang mulutnya tidak pernah mencium nabi Dewa Baal. 他非常的灰心伤胆，但是上帝安慰他说：“我在以色列人中间为自己保留了7000个人，是未曾向巴利屈膝和亲嘴的。” Bahkan Spurgeon, seorang pengkhotbah besar di Inggris, dia juga mengalami masa depresi yang cukup lama. 连一位很著名的在英国的一个著名的布道家，他曾经有几个月的时间处在一个忧郁症的状况。 Tetapi apakah Spurgeon bangkit pula, imannya pulih kembali? 斯布真是否恢复对主的信心？ Ya. Dan juga Yesaya, bagaimana dia? Bagaimana dengan Yeremia? Bagaimana dengan Musa? Semuanya bangkit pula. Iman mereka pulih kembali. 以赛亚呢？耶利米呢？摩西呢？他们都信心恢复了对主的信心。 Namun bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? 施洗约翰呢？ Dia tidak pernah kembali. 他完全没有， Imannya kandas. 他完全信心崩溃。 Dia meragukan identitas Tuhan Yesus, juga meragukan akan identitas dirinya sendiri. 他不但怀疑主耶稣的身份，他也是怀疑了自己的身份。 Dia meragukan apakah pekerjaannya selama ini semuanya sudah berakhir dengan percuma. 他在怀疑他
向来所做的工作是否都泡汤了？ Mengapa kita tahu bahwa dia tidak pernah kembali? Karena Tuhan Yesus mengatakan yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. 我们怎么知道他永远没有悔改或者没有回复对上帝的信心呢？因为主耶稣说，在天国里最小的都比施洗约翰更大。 Mari kita memperbandingkan bagaimana Yohanes Pembaptis menghadapi kematiannya dan dengan Tuhan Yesus di dalam menghadapi kematiannya. 我们现在来做一个比较，施洗约翰面临死亡和主耶稣面临死亡的态度，我们做这两者的比较。 Pada waktu Tuhan Yesus mau menghadapi kematiannya di Taman Getsemani, dia berkata, 主耶稣对上帝说 Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. 我父啊，倘若可行，求你叫这一杯可以离开我，但是不要照我的意思行，只要照你的意思。 Pada waktu kedua kalinya dia berdoa lagi, Bapa, jika tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, jadilah kehendakmu. 主耶稣第二次祷告的时候说：“上帝啊，父啊，这杯若不可能离开我，必是要我喝的，愿你的旨意成全。” Lalu ketiga kalinya dia berdoa yang sama. 第三次也是同样的祷告。 Setelah dia berdoa, dia langsung bangkit dan berkata kepada murid-muridnya, Bangkitlah, orang yang akan menjual aku sudah dekat. 祷告了以后，他就对3个门徒说：“起来吧，我们去吧，因为看啊，那卖我的人已经进了。” Tuhan Yesus dengan gagah berani meminum cawan pahit yang diperuntukkan untuk dia, dan dia minumnya sampai habis. 主耶稣甘心乐意的、奋勇的顺服上帝在他身上的旨意，把那个苦杯都喝尽了。 Dia meminumnya dengan rasa syukur kepada Allah, menerima pengaturan Tuhan untuk dia, imannya penuh kepada Tuhan. 他以感恩的心，他以接受上帝在他生命中的旨意，还有蛮有信心的把那个苦杯喝尽了。 Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? 那施洗约翰呢？ Dia bersungut-sungut, dia tidak mau menerima pengaturan daripada Allah, imannya kandas di sana. 他埋怨上帝，拒绝上帝的安排，他对上帝失去了信心。 Apakah kita bertanya, apakah Tuhan tidak sayang kepada Yohanes Pembaptis? 上帝不爱他吗？ Tuhan sudah memilih dia, mengasihi dia, dan memakai dia menjadi penyambung lidahnya. 上帝拣选了他，爱他，使用他，成为上帝的出口。 Tetapi Allah tetap Allah, dan dia berkuasa, dia berdaulat untuk mengatur kehidupan setiap orang yang milik kepunyaannya. 上帝就是上帝，他有权利支配属于他的人的生命。 Pandangan Allah itu berbeda dengan pandangan manusia. Allah memiliki pandangan yang kekal, dan pandangan manusia hanyalah yang sementara. 上帝的眼光跟人的眼光完全不一样。上帝的眼光是永恒的眼光，那人的眼光是暂时的。 Hikmat adalah hikmat yang sempurna. Hikmat manusia adalah hikmat yang tidak sempurna dan tidak bisa dipercaya. 上帝的智慧是完全的智慧，人的智慧暂时有限不可靠。 Menurut pandangan manusia, mati di pancung itu adalah suatu mati yang mengenaskan, yang memalukan. 在人看来呢，被砍头的这种死亡是非常的悲惨，是非常可辱的。 Sesuatu yang tidak adil terhadap orang-orang yang sudah setia melayani Allah. 对那一些忠心服侍上帝的人，是一个不公平的待遇。 Tetapi menurut pandangan Tuhan, kematian semacam ini hanyalah suatu masa transisi masuk di dalam kehidupan yang tidak akan layu. 但是在上帝的眼光来看呢，这种死亡其实是一个过渡时而已。 Menurut pandangan Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dan dia sudah boleh pindah ke dalam dunia yang lebih baik. 对上帝的眼光来看，他只是结束了在世上所有的工作，他要回到不朽坏的世界，荣耀的天国。 Ya, apakah mati dengan tubuh yang utuh atau mati dengan tubuh yang tidak utuh, itu tidak menjadi masalah. 他以完全的身体离开世界，或者以不完全的身体离开世界，在上帝的眼里来看，完全没有太大的障碍。 Yohanes Pembaptis
melihat hal ini bukan dari pandangan Allah tetapi dari pandangan 是 manusia. 一个完全无所谓的事情，但是施洗约翰竟然以人的角度来看待这样的事情。 Di dalam abad ke-21 ini kita melihat banyak gereja yang tidak lagi memberitakan sesuatu dengan pandangan Tuhan. 在21世纪里面，我们看到有很多教会不忠于圣经的教导来传讲真理。 Mereka tidak memberitakan sesuatu yang diinspirasikan oleh firman Tuhan. 他们不传讲，他们不忠于圣经的真理，传讲神的话语。 Mereka membagi Alkitab itu menjadi 2 bagian. 他们把圣经分成2个部分， Kata-kata yang banyak menguntungkan dan kata-kata yang tidak menguntungkan. 有一些是一部分呢是吉利的话语，另外一部分呢是不吉利的话语。 Kata-kata yang menguntungkan itu bisa disingkat menjadi LSSSM. Lancar, sukses, sehat, sejahtera, dan makmur. 就是幸福、平安、成功、富裕、顺利。 Hal-hal yang seperti ini harus banyak diberitakan. Tetapi kalau hal-hal yang tidak mengenakan seperti mengikut Tuhan Yesus, jalan salib, atau penderitaan dan mengabarkan Injil, tentang dosa dan penghakiman, dan tentang kesucian keadilan Allah itu tidak menguntungkan. 那这些事情吉利的话，我们要常常在讲台上传讲，对他们来说哈。那但是呢，跟随主要付代价，上帝的圣洁公义，罪恶要得到审判，十字架的道路，或者要为主受苦，我们做见证为主受苦，这些事情要比较少讲一点。 Hal-hal yang seperti ini tidak mendapatkan dukungan dari massa dan mereka tidak suka mendengarnya. 因为这一些不吉利的话语，众人都不喜欢，没有一个人支持他们，他不悦耳的道，所以不要讲。 Tapi jika kita pergi ke dokter, kita hanya ingin mendengar perkataan-perkataan yang baik, maka kita akan mendengar dokter berkata, penyakitmu itu penyakit yang ringan, engkau akan cepat sembuh, makan vitamin saja. 那我们看医生的时候，我们看医生的时候，我们以只喜欢听吉利的话语的心情去看他呢，我们就会听到医生说：“哦，你放心吧，你的疾病很轻微，给你吃一点维他命，你一下子就很快就好了。” Maka penyakit kita itu tidak akan sembuh. 我们听起来很舒服，但是我们的病不会医好。 Dan demikian juga dengan hidup kerohanian kita. 那我们的灵命生活也是如此。 Jika kita hanya ingin mendengarkan perkataan-perkataan yang indah-indah, yang baik-baik saja, maka kerohanian kita tidak akan bertumbuh, maka malah akan rugi besar. 如果我们只想听吉利的话语，我们不会成长，反而受亏损。 Nah, dewasa ini kita mendengar banyak Injil yang palsu di dalam gereja. 我们最近听到很多的假福音， Injil yang palsu ini tidak akan membuat kita bertumbuh, malah kita akan rugi besar. 这些假福音不能使我们可以成长，反而让我们大大受亏损。 Tetapi Injil yang murni, Injil yang dapat membangkitkan seorang dari yang mati menjadi hidup kembali adalah Injil yang diberitakan di dalam Alkitab. 但是圣经里面的福音呢，是可以使一个人的灵命死了可以复活过来。 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak tersandung oleh karena aku. 主耶稣说，那一些不因为我跌倒的人就有福了。 Banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu miskin, begitu tidak punya kedudukan, tidak punya harta apa-apa. 有许多人拒绝主耶稣，不能信靠他，因为主耶稣是穷苦的，而且他没有世上的财宝， Ya, 没有势力。也没有势力。 Tapi ada orang yang sudah percaya, tapi mereka juga tersandung. 有一些信主耶稣的人，他们还是跌倒， Karena Tuhan Yesus tidak bisa memberikan kepada mereka LSSSM. 因为主耶稣不能把世界上所有的荣华富贵给他们。 Dan kita melihat Yohanes Pembaptis adalah orang yang sedemikian yang tersandung, dia kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak bisa menjadi Tuhan Yesus dan Mesias yang dia inginkan. 施洗约翰呢，因为主耶稣不能满足他的需求，也不能把所有这一些他想象里面的事情给他，他也跌倒了。 Seperti apakah kita? 那我们呢？ Di hadapan kita terpampang ada 3
macam orang. 在我们面前有摆了3种人。 Tuhan Yesus yang begitu sempurna, dia tidak pernah komplain di dalam kehidupannya. 完全的主耶稣，他在生命当中不曾向上帝埋怨， Dia menerima pengaturan Tuhan dengan penuh sukacita. 他以欢乐的心来接受上帝在他生命中的安排。 Dia tidak pernah jatuh dan kehilangan imannya kepada Allah. 他从来不跌倒，不失去对上帝的信心。 Jenis orang kedua 第二种人 adalah orang-orang seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Elia, dan Spurgeon. 以利亚，就像以利亚、耶利米、摩西，还有司布真的这一类的人， Mereka pernah kehilangan imannya, tetapi mereka pulih dan bangkit kembali. 他们曾经跌倒，但是他们重新恢复对主的信心。 Dan ada orang jenis ketiga yaitu Yohanes Pembaptis. 有第3种的人，就是好像施洗约翰的那种人。 Dia pernah dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, tapi akhirnya imannya kandas. 他曾经被上帝大大的使用，但是他的信心现在崩溃了。 Orang yang seperti apakah yang kita mau? 那我们想要成为那一种人呢？ Mari kita tunduk ke dalam doa. 我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, ketika Engkau melihat kami dari sorga-Mu yang mulia, 主上帝，你从天上荣耀的天上看我们的时候， jika ada di antara kami orang-orang yang sudah pernah kecewa terhadap Engkau dan iman kami lemah, 我们听众如果有人曾经对主失望，信心软弱， kami mohon Tuhan, kuatkanlah iman kami, biar kami bangkit kembali. 求主使我们可以刚强起来，恢复我们对主的信心。 Biarkan kami boleh menjadi nabi-nabi yang seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Elia, dan Spurgeon yang bangkit pula dari iman kami yang lemah itu. 主啊，恳求主来保守我们，让我们可以效法摩西、以利亚、耶利米先知，还有像司布真一样，恢复对主的信心。 Jangan biarkan kami seperti Yohanes Pembaptis yang sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi akhirnya kandas imannya. 主不要让我们落入像施洗约翰的下场，他曾经被主大大的使用，但是后来崩溃了信心。 Tuhan, biarkan kami boleh meneladani Tuhan Yesus yang imannya itu begitu murni kepada Tuhan, mengikuti Tuhan tanpa syarat. 帮助我们可以效法主耶稣基督，有纯真的信心，无条件的跟随。 Tuhan, biarlah kami boleh mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. 求主帮助我们承认主在我们生命中完全的掌权。 Baik suka maupun duka, kami tetap mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. 我们跟随主，不论是喜乐或者伤心的时候。 Di dalam jemaat kami ini Tuhan, jika ada orang yang sudah lemah imannya, Tuhan ampunilah kami. 在我们教会，如果有人信心软弱，求主赦免。 Biarlah kami sejak hari ini boleh meneladani Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan, kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. 帮助我们从今后可以效法主耶稣基督，承认你就是我们生命中的主宰，我们跟随主的榜样。 Inilah doa kami yang kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, teladan kami yang indah. 我们如此祷告，奉我们美好的榜样主耶稣基督的圣名 Amin. 祷告，阿门。 主内弟兄姐妹们平安。在这个时候，我们要为教会的事工来祷告。我们教会计划以2022年6月开课的华语组织学，我们要为老师和所有的学生们做好准备来祷告。 Kita akan berdoa untuk sekolah minggu Mandarin yang rencananya akan onsite mulai bulan Juni 2022. Kita akan mendoakan kesiapan para guru dan semua murid. Mari kita 我们 berdoa. 一起祷告。
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, Allah yang teramat baik dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang ada selalu bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu berdoa bersama saudara-saudara seiman kami dalam ibadah doa malam hari ini. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk rencana sekolah minggu Mandarin yang akan melaksanakan ibadah secara onsite pada bulan Juni 2022. Kami berdoa untuk segala persiapan yang dilakukan oleh para lause, berdoa juga untuk semua murid sekolah minggu dan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Biarlah semuanya berjalan baik dan lancar. Tuhan, hantarkan anak-anak sekolah minggu Mandarin untuk rindu ibadah onsite kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 我们继续为2022年6月10日的弟兄团契们座谈会来祷告，主题是在你的思想中赢得战争。讲员是叶永华牧师。我们也为委员会活动的准备以及将参加本次网络座谈会的每一位参加者来祷告。我们一起祷告。 Doakan untuk Family Talk Pria yang akan dilaksanakan tanggal 10 Juni 2022 dengan tema Winning the War in Your Mind dengan pembicara Pendeta Agus Gunawan. Doakan panitia, persiapan acara, dan setiap peserta yang akan mengikuti webinar ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja kami GI Hok Intong yang Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Gereja kami boleh memperhatikan pertumbuhan segala aspek pada jemaat. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk acara Family Talk Pria yang akan dilaksanakan tanggal 10 Juni 2022 yang bertema Winning the War in Your Mind atau memenangkan perang di dalam pikiran dengan pembicara Pendeta Agus Gunawan dan Diaken Wiwi Kurnia. Kami berdoa untuk para pembicara, biar Tuhan pakai para pembicara menjadi saluran berkat bagi para pria. Melalui apa yang disampaikan para pembicara, mereka boleh diberkati. Berdoa juga untuk para panitia, berkati segala persiapannya, dan kami juga berdoa untuk setiap para peserta yang akan mengikuti webinar ini. Biar Tuhan menggerakkan setiap pria untuk boleh mengikuti acara ini, sehingga para pria menjadi pria yang tangguh dan selalu berkenan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, kami musrahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 我们继续为会众来祷告，为印尼的新冠病毒在长假后仍然维持低频的水平来感恩。2年多来，印尼经历散播病毒的龙期，上帝仍然保守我们平安度过，我们来感恩。 Bersyukur setelah libur lebaran, kondisi pandemi COVID di Indonesia tetap landai. Dalam 2 tahun ini, Indonesia mengalami 3 kali gelombang serangan virus corona, tetapi Tuhan tetap memelihara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, kami bersyukur selama masa pandemi selama 2 tahun ini 3 kali gelombang boleh terjadi ya Bapak. Tapi kami bersyukur Tuhan setelah hari raya lebaran yang kami takutkan COVID makin meningkat, tapi Tuhan ini tidak terjadi karena semua anugerah Tuhan kepada kami. Sehingga pada saat ini COVID semakin hari semakin melandai. Kami tetap berdoa Tuhan dalam kondisi ini Tuhan tetap memeliharakan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah umum, ibadah sekolah minggu mulai kembali dibuka. Sehingga saat ini pun kami dapat beribadah secara onsite. Bahkan kepada kami juga, berikan kepada kami juga kerinduan untuk beribadah di gereja kembali bersama-sama saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mengatasi pandemi ini. Berikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini benar-benar berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
我们继续为那些人在软弱病痛中的肢体们祷告，求神赐下忍耐的心、安慰的灵，让他们以信心仰望，等候神的意志以供应。也为失去亲人的肢体们祷告，求神安慰他们伤痛的心灵。我们一起祷告。Kita akan berdoa bagi mereka yang masih lemah dan sakit, agar Tuhan memberikan kesabaran dan penghiburan, sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan akan kesembuhan dan iman yang teguh. Berdoa bagi mereka yang berduka, agar Tuhan menghibur hati mereka yang hancur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami khususnya mau berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon lawatan Tuhan untuk jemaat kami ini Tuhan, dengan penuh iman dan pengharapan. Kami memohon kepadamu, kuatkanlah mereka dalam segala sakit penyakit yang dialaminya, dampingi mereka dalam kesendiriannya, hiburlah mereka dalam rasa sakitnya, dan sembuhkan mereka. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka yang berduka, agar Tuhan menghiburkan hati mereka, teguhkan hak mereka dalam iman pengharapan yang hanya tertuju dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 这个时候，我们要为拆船的事工，为亚基的门徒来祷告，为在亚基省信基儿的未信主灵魂祈祷。也为学生们和教会青年的门徒训练祷告，希望有效的运行能成为众人的祝福。也要为拆船信徒们的健康和侍奉来祷告，祈求上帝的保守和带领。我们一起祷告。 Kita akan mendoakan untuk jiwa-jiwa yang dilayani di Singkil dan pemuridan kepada mahasiswa dan pemuda-pemudi gereja agar berjalan efektif dan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan mendoakan juga kesehatan dan pelayanan para utusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan misi penginjilan, khususnya pemuridan yang dilakukan di daerah Provinsi Aceh. Bersyukur Tuhan untuk para pelayan yang Tuhan berikan untuk melakukan pemuridan di Aceh ini. Kami bersehati mendoakan jiwa-jiwa yang dilayani di Singkil, berikan hikmat Tuhan untuk pelayanan utusan penginjilan, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan hikmat-Mu, sehingga mereka banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Biarlah pelayanan yang sulit ini di tengah-tengah banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Pakailah para utusan Injil khususnya untuk pelayanan pemuridan kepada mahasiswa dan pemuda-pemudi gereja agar berjalan efektif dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan para utusan Tuhan. Jagai dan lindungi mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian yang dapat kami ucapkan. Biarlah Engkau mendengar segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 亲爱的姊妹，请让我们一同来唱第四首的赞美诗《爱的转变》。 Mari kita naikkan pujian jemaat yang keempat, yaitu Tanpaku Hanya Engkau. Hari kemurahannya sempurna.
下面我们要来为到我们的印尼国家来祷告， Selanjutnya kita akan berdoa untuk negara kita Indonesia. 因为我们考虑到在2024年大选的这个程序将于2022年的年中就开始要准备。 Mengingat persiapan proses pemilihan umum 2024 yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2022 ini, 我们要为国家的部长或这一些国家的机构的团队，他们能够集中精力来专注于各自的任务来祈祷。 mari kita doakan agar jajaran menteri dan para kepala lembaga negara fokus pada mandat tugas masing-masing. 来，让我们同声来祷告。 Mari kita buka suara untuk berdoa. 有慈爱的天父，我们在这里要为到我们印尼的这一个国家来献上我们的祷告。主，我们知道很快要来到这个2024年的这一个总统的大选。主，我们知道这个对我们的国家来说，这个是一件非常重大的事情。主啊，我们希望主你自己带领到这个国家，带领到我们的人民，能够选出一位合神心意的领导。主啊，带领这个国家和人民能够走一条富强之路，走一条蒙福之路。主啊，你也赐福于这个国家，也带领我们的百姓能够在其中可以安居乐业。主啊，我们也求你自己来带领这一些的选举委员会，这一些的部长其他这些国家的机构，主啊，能够有次有序、按部就班的，能够来施行他们各自的工作的职责。主啊，以致整个的这一个选举的过程都能够顺利的开展。愿主你自己保守我们整个的这个过程呀，让在其中主啊，我们都能够平安的度过。谢谢天父，献上一切祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。下面我们要来为到今年任期届满的有7位省长，我们来代祷。其中呢有5位已经替换就任，希望被任命的这些省长能够尽职尽责，好好的来为国家和人民服务。 Mari kita juga berdoa untuk 7 gubernur provinsi yang habis masa jabatannya pada tahun ini. 5 diantaranya sudah diganti. Kiranya pejabat gubernur yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dan mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan baik. 让我们同心来为以上的这一些事情来代祷。 Mari kita berdoa. 慈爱的天父，我们要为到在我们的国家已经有7位的这个省长，他们已经这个新的省长已经来就职。主啊，你来带领他们，能够在其中主要可以来为到他们的这一个国家的这一个来努力，主啊来尽职尽责，尽他们能够作为这些省长的这个责任，主啊以致能够带领这些的人民能够在经济、在教育、在各样的领域，他们能够贡献自己，主也是让人们能够在其中得到这个稳定而这个美好的生活。主啊，你来看顾带领他们，谢谢天父，我们希望主啊你自己亲自来赐给他们聪明和智慧，让他们能够行使这个职权的时候，可以按照你自己的心意。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。接下来我们要为到印尼的这一些的经济方面来带到。 Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk ekonomi Indonesia. 也很感谢主这个特斯拉它计划在印尼投资这个电子厂和电动车厂，我们来为这个事情带到，希望可以尽快的落成。因为除了能够吸纳成千上万的劳工以外，也还会对国家的经济带来一个正面的效应。 Mari doakan pabrik baterai dan mobil listrik yang akan diinvestasikan Tesla di Indonesia dapat terwujud dengan secepatnya. Karena selain menarik ribuan tenaga kerja, juga akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. 来，让我们同声来为这个事情祷告。 Mari kita buka suara, berdoa. 所有的天父，我们感谢你，主，我们也听到有一个很好的消息，就是这个特斯拉可能会在印尼来设这个电池厂和这个电动车厂。主啊，我们知道这个对国家也对我们的人民来说，实在是一个很好的消息。主啊，希望这个工厂他们能够尽快的落成，这一些他们要所办的这一些的手术也能够尽快的到位，以致主啊给我们的这一些的国民提供很好的这个成千上万的一个工作的岗位，让这一些人可以在其中工作。主啊，为国家的经济也能够做到贡献。主啊，我们谢谢天父希望能够有更多的这一些的这个好的工厂能够进到印尼来投资。求主你这次赐福印尼这个国家，也赐福到这一些工厂的这一些的领袖们。你来给他们让他们能够在其中可以来为到国家的经济来做这个美好的贡献。
向一切祷告感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿们。接下来我们要为新加坡这一个国家来代祷。Selanjutnya kita akan berdoa untuk negara Singapura. 特别是要为到在新加坡的这一些不同背景或文化的人群，我们来传福音，来祷告。Kita akan berdoa untuk penginjilan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya di Singapura. 在新加坡有几个主要的人群，第一个就是华人，第二个就是马来人，第三个是印度人，还有其他的人群。我们祈求基督徒在传播福音的过程中间，能够运用上帝所赐的智慧，针对不同的群体使用合适的方式，并且顾及到政府相关法律的要求。Ada berbagai kelompok di Singapura, yaitu diantaranya Tionghoa, Melayu, India, dan lain-lain. Mari kita berdoa agar orang Kristen menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan untuk menggunakan metode yang tepat untuk kelompok yang berbeda dalam proses pengabaran Injil dan sesuai dengan persyaratan hukum pemerintah setempat. 让我们为到新加坡的这一个福音事工来代祷。 Mari kita berdoa untuk penginjilan. 上帝天父，我们要在这里特别的为到新加坡来祷告。主，我们知道他在新加坡有几个主要的人群，就是这一个马来人、有华人、还有印度人，还有其他的这一个人群。主啊，我们希望这些基督徒宣教士们能够在新加坡能够来传扬福音，在不同的人群当中能够成为主你自己美好的这个见证。主啊，你也使用这一些的宣教士们。 主要使用这些你自己的这个使者们，能够在那里来给将你的福音能够带到这些不同的人群当中。主要希望他们也是有主所赐的智慧和聪明，能够按照不同的这些人群他们的特点，也来采用不同的这些传福音的方式，以这样的每一个族群都能够在其中得着你自己福音这个宝贵的信息。谢谢天父，也让他们能够。 蛮有这一个智慧，主要在面对这个政府的这些法律上的要求的时候，也能够去灵活的去应对，求主自己来帮助和带领。献上祷告，感谢奉主耶稣基督的圣名。阿门。接下来我们要为中国来代祷。Selanjutnya kita akan berdoa untuk negara Tiongkok. 我们特别的为到在中国的这些校园团契来祷告，因为在每个的校园呢，有着他自己的这个独特性，求主来赐恩。 使各个校园的团契都能够得力并得胜，成为高校里面的福音平台。各地方教会也有国度的胸怀来拥抱这一些校园的学者。Mari kita berdoa untuk persekutuan di kampus-kampus di Tiongkok yang memiliki keunikannya masing-masing. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan kasih karunia agar persekutuan kampus bisa berlangsung efektif dan menjadi tempat platform penginjilan. Gereja-gereja lokal juga memiliki wawasan kebangsaan dan dapat merangkul mahasiswa di kampus-kampus. 让我们一起同声来祷告。 Mari kita berdoa. 是的天父，我们在这里要特别的为到在中国的这个校园团契的福音事工来代祷。主，我们特别要献上感恩的是，因为在这个中国的大学里边，他们有许多的这个校园团契很多的这些学生们可以加入这个团契里面，他们可以借着这个团契来认识主耶稣基督。我们为此献上感谢。主啊，也求你自己来赐福和带领到他们的。 这个事工，特别是带领这些传道人、的基督徒，能够在其中可以做这个美好的工作。但是我们也知道，在这个中国的这些这个传福音的氛围是有一些的特别的地方。主要但是我们求主你自己给这一些传道人，给这一些的宣教士有智慧，能够在校园团契里边来开展他们的工作。 主要也是他们能够在做这一些事工的时候，有主你自己的保守眷顾，主要让他们能够在大学生中间能够成为主大大的祝福。主啊，也让我们的这一些的教会也能够敞开这个胸怀，愿意来接纳这一些校园的学子，能够进入到他们中间。主啊，你来赐福带领这个事情，献上祷告，交托仰望，奉主耶稣基督的圣名，阿门。接下来我们为到在中国的这一些的特别是中国共产党员来祷告，因为其实在中国共产党他们的人数是有超过7000万。我们要感恩的是，现在越来越多的党员我们信主，祈求所有的基督徒公务员，他都能够在职场的按照神的公义行事，成为政府内部的一个美好见证。 Sekarang ini jumlah anggota Partai Komunis di Tiongkok melebihi 70 juta.
bersyukur bahwa semakin banyak anggota partai yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita doakan agar semua pegawai negeri Kristen dapat bertindak dengan benar di tempat kerja dan menjadi saksi yang indah di dalam pemerintahan. 让我们同声来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，我们在这里要特别为到在中国的这一些的共产党员来祷告。主，我们知道在中国有7000万的这个共产党员，主啊是一个非常庞大的一个群体。但是主，我们知道也是许许多多的共产党员，他们都没有听过福音。但是我们要感恩的是，现在已经开始有一些的共产党员，他们已经接受了主耶稣基督啊，他们成为主你的门徒啊。我们啊，同时也要求主你赐给这些党员们能够有智慧，主啊，能够在这个党员中间能够为你来传福音啊。同时也是让他们能够成为这个公务员以后，他们能够在他们的这个岗位上面，主啊，按照上帝的公义行事，以致他们可以在其他的党员面前能够作为一个美好的见证。让福音可以在中国的这一些党员里边能够逐渐的传开。虽然我们知道这个不是一件容易的事情，但是我们相信在主没有难成的事。我们献上一切祷告，交托仰望，奉主耶稣基督的圣名，阿门。感谢主，我们今天晚上我们都会聚集在这里，一同来参加这个祷告会。 Bersyukur untuk kebaktian doa sore hari ini. 呀，我们也要在这里来欢迎一些今天晚上是第一次来到我们中间的朋友。 Kami juga menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ini. 让我们一同来唱这一首歌，在主里我们是一家人。 Mari kita naikkan sebuah pujian, dalam Yesus kita bersaudara. bersaudara. 接下来我们有一些的报告。 Ada beberapa pengumuman. 我们在每个礼拜日上午的10点有举行这一个华语到闽南语的这个双语崇拜会。我们已经开始了实体崇拜，同时呢，我们的会众也可以通过这个 YouTube 来参加我们的主日崇拜会。 Gereja kami setiap hari Minggu diadakan kebaktian dwi bahasa, yaitu dari bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien, diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 10. Kebaktian diadakan secara onsite telah dibuka, dan pada waktu yang sama, jemaat juga dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube. 我们希望弟兄姊妹可以尽量邀请你的朋友或者家人一起来参加我们的这个主日崇拜。 Mari kita mengundang anggota rumah keluarga kita atau teman-teman kita untuk mengikuti kebaktian ini. 是我们可以在教会里面，我们一同来敬拜我们的主。 Sehingga kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan kita. 第二个事情需要报告的是，我们在每个礼拜日的上午9点，通过这个 Zoom 有进行这个华语到印尼语的这个主日学。那么如果你需要 Zoom 连接的人，可以来联络我们。 Juga setiap hari Minggu pukul 9 diadakan sekolah minggu dwi bahasa, yaitu dari bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk saudara-saudari yang memerlukan link Zoom, silakan menghubungi kami. 那么第三个我们要报告的事情，就是在我们的每个礼拜二晚上7点，我们通过 Zoom 有进行这一个查经祷告会。如果你需要 Zoom 的连接，可以来联络我们。 Juga kami mengadakan PA dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa pukul 7 malam.
silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 第四样事情，有一些特别属灵的需要，或者是想要分享见证的人，请联络我们的 VR 0895-2000611。 Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami melalui WA 0895 20611。 亲爱的弟兄姊妹，我们在5月26号的早上10点钟，我们有升天节的崇拜。 Saudara-saudari, pada hari Kamis 26 Mei, kami mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. 希望弟兄姊妹可以带领我们的家人和朋友们一起来参加。 Kiranya saudara-saudari dapat mengajak anggota keluarga atau teman-teman untuk mengikuti kebaktian ini. 我们的报告到这里，请让我们一同站立，我们来唱第5首诗歌《非我来主》。 Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian penutup. Bukan aku, tapi Kristus.让我们人人站立，我们来接受从上头来的祝福。 Mari kita tetap berdiri untuk menerima berkat. 满有慈爱、乐于赐福的上帝，我们要献上我们的感谢和赞美。在今天晚上这一个时间里边，主啊，你将你自己宝贵的话语来赐给我们。主啊，你也将你的福分也临到了我们中间，使我们可以在你的里边能够充满你所赐的喜乐和平安。主啊，你来赐福你的每一个孩子，主啊，给他们健康，给他们喜乐，给他们在身心灵的方面都能够得着成长。我们谢谢天父，愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永永远远。阿们。Amin.